Mak duduk bersifat Tapi sebelum waktu ini dalam segmen komersial laporan dan kita nak dengarkan laporan dari koresponden bernama untuk kita mengetahui perkembangan terkini dari Singapura. Kita teruskan bersama-sama. Bersama dengan Mas Ahmad yang berada di sana sekarang. Selamat pagi, Dan ini apa yang Anis nak bawa ni? Ya, betul. Ini antara Pasti kemenangan. Sesi itu dia menang. Okey, ini antara kemenangan yang diraih oleh perusahaan sumber sekolah menengah bangsa Sri Sarjana. Tadi tempat pertama scholarship RM20,000. Nilam. Program Nilam masih lagi berjalan. Cikgu, program Nilam masih lagi ya? Okey, ini Raifah nak tuliskan anda ini merupakan hasil kerja tangan pelajar sendiri. Boleh pegang ke tu? InsyaAllah saya boleh pegang. Kita cubalah, kita cuba. Jika pecah dan kebayang. Sampai setelah. Okey, ini antara hasil kerja pelajar sebenarnya kolaborasi dengan panitia sini. Jadi pelajar bawa mark mereka, kemudian mereka lukis dan kita juga dimaklumkan bahawa apa yang dipamerkan ini akan bertukar setiap bulan. Mesti ada banyak benda kita yang pelajar buat. Tinggal dekat sekolah, ada yang tak bawa balik, terutama pelajar asrama saya. So di mana dia nak memperolehi buku? Ibu memberikan peranan. So memang mau tak mau kita perlu dah ke arah e-perpustakaan. Kalau tak pernah punya Cuba abang lagi. lagi kan. Tapi nak tahu Cikgu Rona ada apa kalau korang cakap macam rasa sama belajar tak tahu. Saya guru sains. Sains kan? Oh, memang I'm a bisa. biologist. Oh, biologi. Okey. Okey, kita tahu juga. Kita nak tahulah harapan terhadap mereka perancangan semasa ini. Dengan apa kita cakap. So kalau macam anda, macam nampak macam fokus lah. Fokus sebab cikgu juga lah. Jadi, kita akan happy dan akan cuba lebih santai dan sebagainya. Tapi macam mana kita nak tarik pada orang, satu, make sure kita confident. Kadang-kadang saya pun tak yakin juga lah. Macam mereka je apa yang cakap. Biar physics dan saya masuk Dewan tu, saya ada prepare. Sebelum tu saya baca banyak-banyak. Tapi saya masuk tu saya nervous. Saya akan lupa semua. Saya duduk, saya tengok cikgu fizik saya lebih nervous, saya tak ada. Saya macam macam ni. Itu perasaan nervous tu akan masa kita kan. Macam mana nak mengatasinya? Okey. Yang pertama, saya nak beritahu, saya berada di sini. Saya sampai tadi, saya dah nervous. Dari mana tadi lagi saya dah nervous. Kita macam bicara, kita nak buat apa ni apa? Dan, you tahu Anita Sarawak tak? Anita Sarawak, nanti you google lah. Anita Sarawak ni dia penyanyi, selebriti. Sekarang ni dia tak tahu kat mana, tapi sebelum ini dia bertempat di Las Vegas. Anita Sarawak ni Cik Fauzan Azmi, boleh perkenalkan diri dulu? Okey, nama saya Muhammad Fauzan Azmi, bertugas di Bernama Radio dan merupakan seorang wartawan penyiaran. Hai, nama saya Raifah Zulkifli. Saya merupakan penderaju siaran pagi di Bernama Radio. Okey. Apakah pandangan Encik apabila pertama kali datang ke sekolah kami? Okey, pertama sekali saya datang ke sekolah SMK Sri Sarjana. Pastinya kita dibawa kembali lah sama-sama sekolah. Tapi pertama kali kalau tanya saya, ini merupakan komunikasi pertama saya masuk ke sekolah. Pusat sumber sekolah dan sebagainya. Saya impress, sangat teruja melihat suasana yang begitu teratur, rapi, bersih dan sebagainya. Yang paling penting, menarik dan juga interaktif. Dan juga selain itu perkhidmatan yang berlagak. So, sekolah kita sebenarnya kita mempunyai sebuah program namanya JIBB. So, Generasi Intelektual Bijak Berbicara. So, dalam program tersebut, kita lakukan berbagai aktiviti seperti pengucapan awam, masa perhimpunan, masa rehat dan sedikit selepas waktu balik sekolah. Dan kita juga ada buat macam
pendapatan dan semua tu. Jadi saya nak tanya, apakah pandangan puan tentang program ni? Okey, terima kasih. Kavina, terima kasih Kavina. Ini sebenarnya sangat bagus kerana sepanjang saya bekerja, ramai orang yang bagus untuk CV, sijil, tentu saya sangat baik. Tapi apa masalah sehingga mereka mungkin tidak dapat kerja, contoh untuk bidang saya. Mungkin mereka tidak berani untuk bersuara. Bila bercakap duduk, malu. Sebenarnya bijak, tapi takut. Jadi usaha yang dilakukan oleh SMK Sri Sarjana melalui GIBB adalah usaha yang sangat murni untuk membantu modal insan dan juga menambah lagi bonus sekiranya pelajar ini keluar nanti untuk mereka sambung pengajian dan juga untuk mereka mendapat kerjaya. Saya juga ingin tanya, apakah manfaat pendekatan tentang program ataupun aktiviti berkaitan dengan pengucapan awam di Menara Gading? Manfaatnya sama. Kenapa kita belajar? Kita belajar untuk kita dapat kerjaya yang bagus. Macam mana nak dapat kerjaya yang bagus? Selain kita punya CV ataupun kita punya keputusan CGPA, kita kena ada nilai tambah. Saya rasa pengucapan awam adalah salah satu nilai tambah yang sekarang ini dilihat. Dan di Malaysia pun kita dah ada parlimen belia dan sebagainya. Jadi ini antara saluran yang bagus yang boleh digunakan untuk pelajar, dan untuk mereka yang ada nilai tambah ini, saya rasa peluang mereka lebih luas bila mereka menceburi bidang kerjaya. Thank you for Terima kasih. Kesopanan dan kesusilaan membawa maksud amalan-amalan baik, akhlak-akhlak mulia dan norma-norma yang baik yang diamalkan oleh rakyat Malaysia untuk mengekalkan keharmonian di antara masyarakat. Maka, pihak kerajaan dan pihak sekolah mengambil berat berkenaan peri pentingnya berkaitan kesopanan dan kesusilaan di antara kalangan pelajar yang merupakan pemimpin masa hadapan. Prinsip rukun negara kesopanan dan kesusilaan diamalkan di sekolah saya dengan kaedah memberi salam. Kami memberi salam atau bertanya khabar dengan guru-guru atau rakan-rakan dengan meletakkan tangan di dada dan bertanya khabar. Selain itu, kami menitikberatkan tentang tutur kata yang sopan dan tata sila yang baik. Apabila kami berjumpa dengan guru, kami akan meletakkan tangan kami di dada sebagai tanda kami menghormati mereka. Pada pendapat saya rasa yang paling penting adalah kami tak kira sesiapa pun perlulah bersikap sopan terhadap semua warga sekolah, terutamanya yang sedikit luar biasa dari segi fizikal dan mental dan emosi. Saya rasa kami perlu membimbing mereka lebih. Pada pendapat saya, prinsip rukun negara kesopanan dan kesusilaan merupakan kita sebagai satu individu haruslah menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Contohnya, semasa saya berada dalam kelas, jika saya hendak bertanya atau bertutur dengan cikgu, saya akan memastikan bahawa suara saya tidak tinggi. Ini adalah untuk menunjukkan hormat saya kepada mereka. Kesopanan dan kesusilaan membawa maksud tingkah laku dan adab. Sebagai contoh, apabila cikgu saya masuk, saya dan rakan-rakan saya akan berdiri dan memberi salam. Dan selepas tamat pembelajaran, kami akan berdiri dan berterima kasih kepada cikgu sebelum keluar sebagai tanda hormat. Kalau saya, aspek kesopanan itu boleh diterapkan melalui meletakkan tangan di dada sebagai tanda hormat. Ini juga merupakan sebuah simbolik kepada kami supaya dapat menghormati antara satu sama lain, tidak kira bangsa ataupun agama. Pada pendapat saya, kita haruslah menerapkan nilai murni kesopanan dalam diri kita, sebab kita kena hormat cikgu kita, and then kita kena hormat membantu sekolah. Lepas tu, cara hormat kita kena letakkan tangan di dada dan menundukkan sedikit kepala kita yang menunjukkan kita ni hormat kepada guru kita. Apa tugasan tu kita kena maklumkan. Contoh, jaga sensitivity, especially melibatkan perkauman, agama, isu makanan, semua tu. So itu sebenarnya kita dah terapkan keluhuran perlembagaan secara tidak langsung. Subjek, setiap subjek kita masukkan nilai-nilai murni. Kalau sains contohnya, semasa dia menjalankan eksperimen, buat aktiviti, dia bekerjasama. Kita mengajar dia kita macam mana nak bekerjasama dalam kumpulan, menghormati. Katakan tiba-tiba bahan radas tak cukup untuk kumpulan, bertolakan. So mungkin hari ini kumpulan ini, besoknya kumpulan lain yang dapat. So mereka dah biasa dengan nilai-nilai seperti ini ya. Bola sebenarnya
tak larilah daripada penerapan nilai-nilai rukun negara, prinsip-prinsip rukun negara tu memang kita tak boleh lari. Sama ada subjek kita ke, program kita ke, selagi bagai di sekolah sebenarnya semua penerapan nilai-nilai dalam prinsip rukun negara tu memang ada di sekolah. Dan saya rasa sekolah adalah tempat yang terbaik, mungkin tempat pertama, tempat utama untuk penerapan nilai-nilai prinsip rukun negara. Kita berbicara mengenai keluhuran perlembagaan. Ini termaktub dalam Akta Perlembagaan Perkara 4/1 di mana perlembagaan ini adalah sama rata. Saya nampak dia sama rata dengan seluruh rakyat Malaysia. Malaysia mengamalkan konsep sama rata kepada seluruh ahlinya.